Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan membincangkan sedikit mengenai transformasi kurikulum. Okay, sebelum kita pergi lebih mendalam, saya perkenalkan diri. Saya Khairul Ikhwan Hamidi. Okay, dalam pengenalan ini, transformasi kurikulum kebangsaan bermula daripada keputusan Mesyuarat Agung susulan Jemaah Menteri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran pada tanggal 23 Mei 2008. Sehubungan dengan itu, wujud satu usaha penambahbaikan dalam sistem pendidikan negara. Sistem ini memanfaatkan kepada semua peringkat sekolah rendah supaya kurikulum persekolahan memenuhi keperluan dan cabaran-cabaran yang akan datang pada masa hadapan. Seterusnya, transformasi kurikulum sekolah rendah merupakan penyusunan semula serta penambahbaikan dalam persekolahan yang sedia ada. Ianya bagi memastikan murid-murid dibekalkan dengan kemahiran pengetahuan dan nilai-nilai murni yang relevan dengan keputusan semasa bagi mengharungi liku-liku masa hadapan. Seterusnya ialah fokus transformasi ini adalah kemahiran membaca, mengira, menulis dan juga menakul, iaitu 4M. Selain itu, ia turut menekankan kepada aspek kreativiti dan inovasi teknologi maklumat serta komunikasi serta keusahawanan. Okay, seterusnya, kerajaan telah menjalankan penanda aras ataupun benchmarking dengan kurikulum persekolahan negara maju seperti UK dan sebagainya bagi memastikan kurikulum kebangsaan selaras dengan pendidikan global. KPM turut mengambil langkah iaitu mengambil input daripada pelbagai pihak seperti pertubuhan bukan kerajaan, NGO, ibu bapa dan juga industri. Hal ini bagi melahirkan individu yang berfikiran kreatif dan kritis seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual, iaitu Jerry, melalui 6 tunjang. 6 tunjang tersebut ialah komunikasi, sains dan teknologi, keterampilan diri, perkembangan fizikal, kerohanian dan sikap dan nilai murni. Okay. Kerajaan telah mengekalkan prinsip-prinsip KBSR kerana ia dilihat masih relevan dan sesuai untuk diaplikasikan bagi melahirkan insan yang seimbang dan juga holistik. Pendekatan yang bersepadu, pendidikan yang saksama, perkembangan individu secara menyeluruh dan juga pendidikan seumur hidup merupakan 4 prinsip besar dalam KBSR yang masih digunakan pakai. Okay, seterusnya kita pergi kepada isu yang dianalisis, iaitu kurikulum standard sekolah rendah, iaitu KSSR, bertujuan untuk melahirkan individu yang berfikiran kreatif, kritis, seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual melalui 6 tunjang seperti yang disebutkan tadi. Namun, timbul berbagai isu mengenai transformasi ini. Antaranya ialah sistem ini dikatakan membebankan guru dan menyusahkan untuk para penjaga ataupun keluarga mengetahui atau memantau prestasi anak-anak dan juga kurikulum mereka sewaktu persekolahan. Okey, latar belakang isu ini, Malaysia memberi fokus dan penekanan yang tinggi dalam melahirkan insan kelas pertama agar hasrat Malaysia mencapai status negara maju pada tahun 2020 dapat dicapai. Dalam melahirkan insan kelas pertama, institusi pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian dan dipandang serius. Ianya memberi penekanan kepada pembangunan modal insan yang cemerlang, penghasilan pelajar yang celik minda, pembentukan warga yang menguasai ilmu dan kemahiran serta maklumat, program yang membangunkan akal manusia dan dalam melahirkan insan yang ulul albab. Antara penambahbaikan ataupun pengubahsuaian yang berlaku ialah buku panduan Prasekolah Malaysia, garis panduan kurikulum pendidikan Prasekolah Malaysia, KPK, KSPK, KBSR, KBSR Semakkat dan juga KSSR. Seterusnya ialah paparan isu mengenai kurikulum standard sekolah rendah telah lama dipertikaikan.
Namun, isu ini telah menjadi topik hangat sejak ia diperkenalkan lagi. Bagi memastikan kurikulum tersebut mantap, pelaksanaan pada peringkat awal dijalankan di seluruh sekolah rendah yang terpilih seperti sekolah elit. Ianya timbul berbagai isu yang kurang enak didengar kerana banyak media sosial dan juga media massa yang menggembar-gemburkan perkara ini bagi mendapat perhatian serius kerajaan. Pada masa yang sama, ramai juga warga pendidik ataupun keluarga yang memberi pendapat serta langkah-langkah penyelesaian yang dianggap sesuai. Okey, berikut merupakan respon masyarakat. Di sini saya meletakkan respon positif dan juga respon negatif. Okey, pertama bagi respon positif, KSSR memberi peluang yang sama rata kepada pelajar sekolah rendah untuk menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya. KSSR juga menyediakan pengetahuan dan juga kemahiran yang diperlukan oleh setiap pelajar sebagai asas untuk mengharungi kehidupan pada masa yang akan datang. Okay, sistem ini bagi respon negatif, ianya dikatakan bahawa sistem ini menyusahkan para penjaga untuk mengetahui prestasi anak-anak dan juga kurikulum mereka sewaktu persekolahan. Yang kedua ialah sistem ini turut memberikan para guru beban di mana mereka terpaksa menyediakan dan menyemak evidence yang banyak seperti keputusan peperiksaan. Okey, seterusnya cara-cara isu ditangani. Guru-guru sekolah rendah diwajibkan untuk menghadiri kursus di mana kursus ini menekankan dan menerangkan peranan-peranan yang penting dalam mengenai KSSR ini dengan lebih mendalam. Taklimat daripada pihak sekolah kepada para ibu bapa dijalankan dengan lebih terperinci. Yang ketiga adalah para guru perlu mewujudkan suasana yang seronok ataupun yang menarik bagi menarik minat pelajar untuk terus belajar. Dan yang keempat ialah isu yang timbul mengenai penggunaan ICT turut diambil berat. Langkah ini kerajaan telah mengatasinya dengan membekalkan komputer-komputer kepada seluruh sekolah-sekolah rendah, termasuklah kawasan bandar dan luar bandar. Okey, seterusnya ialah pendapat diri saya mengenai isu ini dengan falsafah. Okey, perkenalan sistem transformasi kurikulum iaitu sistem KSSR ini amat bertepatan dengan falsafah di mana ia telah berlandaskan untuk melahirkan individu yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berketerampilan dan sebagainya. Falsafah yang dimaksudkan ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kita masuk kepada isu yang tercetus berdasarkan falsafah. Okey, isu yang tercetus ialah peluang untuk murid cemerlang pada masa hadapan adalah tipis. Ini yang dikatakan oleh ibu bapa. Hal ini kerana terlalu mementingkan kejayaan menerusi peperiksaan bulanan atau peperiksaan yang dijalankan oleh pihak sekolah. Para pelajar akan mengalami tekanan pada peringkat awal, manakala tidak kerana pelajar terpaksa bersiap sedia lebih awal dan memfokuskan kepada hanya satu peperiksaan tersebut lebih awal. Kerana ini bagi memastikan keluarga hasrat atau harapan keluarga tercapai. Para guru turut menyatakan bahawa kesediaan mereka terhadap perubahan kurikulum ini turut terjadi. Okey, cara-cara isu ditangani ialah kerajaan telah menukarkan fokus daripada 3M iaitu membaca, mengira dan menulis kepada 4M. 4M tersebut ialah membaca, mengira, menulis dan menakut. Sistem peperiksaan juga digantikan kepada sistem band. Sistem band ini mempunyai 6 peringkat iaitu band 1 hinggalah band 6. Ianya bagi memastikan kesemua elemen kurikulum diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran dan pengajaran.
Elemen yang perlu diterapkan adalah kreativiti, keusahawanan, inovasi serta teknologi maklumat dan komunikasi. Kesimpulannya, KSSR ini digubah dalam pernyataan standard yang mempunyai standard kandungan dan pembelajaran yang patut dicapai oleh setiap pelajar dalam satu tahap persekolahan. Kerohanian, komunikasi, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan teknologi serta keterampilan diri diterapkan lebih mendalam. Pendidikan saksama untuk semua murid turut menjadi prinsip KSSR ini. Prinsip ini menjadikan peluang yang lebih luas dan saksama kepada setiap murid. Sekian, terima kasih.